the School of Government, UUM, College of Law, Government and International Studies, is one of the prominent schools of public management and development management in Malaysia. We provide a highly theoretical and practical series of courses with a unique balance of social science, management, public policy, governance, development, economy, and technology. Program offered by School of Government help us to increase our knowledge and prepare ourselves to be a professional in public management field. Universiti Utara Malaysia ini adalah salah satu tempat yang terbaik untuk pelajar-pelajar lain untuk memohon dan belajar di sini kerana kepelbagaian itu, kepelbagaian dari aspek multidisiplin, kemahiran-kemahiran yang ada dan boleh diguna pakai dan boleh kita apply ketika kita berada di luar sana dan kita mengambil inisiatif untuk menjadi manusia yang lebih terbaik, insya-Allah. Let's join our undergraduates and postgraduate programs in School of Government. Welcome to SOG. Bismillah. Relaku menunggumu 1000 tahun lama lagi. Tapi benarkah hidup aku kan selama ini? Biar berputar utara selatan, ku tak putus harapan, sedia setia. Relaku mengejarmu 1000 batu jauh lagi. Tapi benarkah kaki kan tahan sepanjang jalan ini? Biar membisu burung bersiulan, terlelah gelombang lautan, ku masih setia. Harga kau yakin ini cinta? Harga kau pasti ini untuk selama-lamanya. Relaku menunggu
menunggumu 1000 batu jauh lagi. Tapi benarkah hidup aku kan selama ini? Biar berputar tanah selatan, ku tak putus harapan, setia setia. Jangan putus harapan, setia setia. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita sekarang masih bersama Biskut Kering Kopi O. Dah sampai ke episod ke-17. Jangan betulkan FB anda. Kita memang sekarang berada di Biskut Kering dan bukan rancangan AF. Yang tadi sedap suara tu, lunak mertu adalah Cik Syahadat, merupakan staf kita di UM dan juga alumni dan tetamu untuk hari ini. Jumpa duduk. Okey. Hari ini kita akan bersama dengan Pusat Pengajian Kerajaan ataupun SOG. Bersama saya tak lain dan tak bukan dekannya, Profesor Madya Dr. Halimah Abdul Manaf. Selamat datang dekan. Kena on mic sikit. Dah on dah. Kena dekat sikit doktor. Terima kasih. Okey. Datang. Dengar tak? Okey, bersama saya juga adalah SR Dr. Farahia Fazil, merupakan Ketua Jabatan Perancangan dan Pembangunan Harta Tanah. Selamat datang doktor. Okey, terima kasih. Sama-sama. Dan yang hujung tadi yang suaranya lunak merdu tu tak lain dan tak bukan Encik M Syahadat, merupakan Pegawai Tadbir Bahagian Perkhidmatan dan Sokongan Pelajar, Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Selamat datang Syahadat. Selamat datang. Tak apa sihat hari ni sikit sebenarnya. Ini suara tak sihat ni, cuba bayangkan kalau suara dia sihat macam mana kan. Okey. Untuk yang baru menonton tu, yang baru lihat tu, saya nak minta share lah FB ni supaya memberi manfaat kepada mereka-mereka yang kat luar sana yang masih lagi tengah memikir nak sambung belajar pun ataupun tidak. Okey. Kita nak memperkenalkan jugalah panelis kita di Webex hari ini. Kita ada Puan Nora Syikin, merupakan Head Business Channel Management Nara Kembar Bank Rakyat. Selamat datang Syikin. Boleh test suara sikit tak? Tak dengar lah Syikin. Cuba cakap sikit. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Okey, so kita mungkin nak betulkan sikit kat sana tu, Bank Rakyat Menara Kembar tu tak perlulah kot tu tempat kerja saya. Bank Rakyat. Okey, kat sini pun ada Inasis Bank Rakyat tau. Untuk pengetahuan sikit. Yes. UM pun ada Inasis Bank Rakyat. Okey. Hari ini kita akan bersama Pusat Pengajian Kerajaan. Mesti ramai yang nak tahu apa sebenarnya program-program yang ada di bawah Pusat Pengajian Kerajaan. Saya nak bagi orang kuat dia lah. Dr. Halimah, silakan cerita sikit berkenaan dengan program-program di bawah SOG. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih kepada pertama sekali Pusat Pengajian Kerajaan mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada Unit Marketing Universiti Utara Malaysia atas peluang yang diberikan kepada Pusat Pengajian Kerajaan untuk bersama-sama mempromosikan program yang ada dekat SOG. Terima kasih juga kepada alumni kita dan juga panel kita pada pagi ini di atas kesudian. Dengan jadual waktu yang padat, masih lagi sudi meluangkan masa untuk bersama-sama mempromosikan program dalam program Sembang Santai pada pagi ini. Jadi saya selaku dekan di Pusat Pengajian Kerajaan amat berbesar hati diberi ruang untuk mempromosikan program sebegini, yang mana di Pusat Pengajian Kerajaan kita ada dua jabatan yang utama, iaitu Jabatan Pengurusan Awam dan yang kedua Jabatan Perancangan dan Pembangunan Hartanah. Yang mana Ketua Jabatan JPPH ataupun Jabatan Perancangan dan Pembangunan Hartanah bersama kita pada pagi ini, Dr. Farahia. Jadi secara ringkas dulu Puan Lin dan sidang pendengar,
Sebenarnya dekat SOG kita ada 2 jabatan dan kedua-dua jabatan ini mempunyai program di peringkat master dan juga di peringkat PhD. Sebab itulah pagi ni kita buat tema tuan-puan yang dah kerja, jom belajar dengan UM. Walaupun dah kerja, kita ada platform dengan program-program yang kita ada untuk memberi ruang kepada masyarakat di luar meneruskan lifelong learning ataupun mungkin juga untuk career path dan sebagainya. Jadi berbalik kepada program tadi, mungkin saya cerita sedikit. Kita ada 2 program, 2 mood yang utama, iaitu kita ada Master of Public Management dan juga Master of Arts. Dan kedua-dua program master ini, misalnya Master of Public Management, kita ada mood sepenuh masa, kita ada mixed mood, dan yang ketiga kita ada full research. Manakala satu lagi kita ada Master of Art specifically on Sociology. So kita ada by research. Ini adalah program di peringkat master. Kemudian kita juga ada program di peringkat PhD. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang dah kerja ataupun dah mempunyai master, kita ada ruang untuk meneruskan minat dalam bidang pengajian PhD. So kita ada PhD in Public Management dan juga PhD in Development Management. Macam-macam sebenarnya boleh buat dengan SOG ni kan. betul. Okey, saya nak perkenalkan lagi seorang panelis yang baru masuk ni. Okey, saya nak perkenalkan Tuan Dr. Haji Nazman Haji Mustafa, merupakan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kulim, Kedah Darul Aman. Selamat datang Doktor. Boleh cakap kuat sikit tak? Ke ataupun tak masuk lagi? Doktor cuba tengok mic tu. Boleh dengar, boleh dengar. Sekarang boleh dengar. Okey. Sebab saya biasa guna Zoom ni, Webex ni jarang-jarang. Jarang There's always a first time. Ya. Terima kasih kerana bersama kami walaupun sibuk. Macam tadilah Dr. Halimah cakap, semua orang sibuk pun masih lagi luangkan masa untuk School of Government. Terima kasih Doktor kerana bersama kami. Terima kasih jemput saya kan. Terima kasih. Okey, saya nak dengar daripada Dr. Farah. Dr. Farah adalah Ketua Jabatan untuk Jabatan Perancangan dan Pembangunan Harta Tanah. Boleh cerita sikit tak berkenaan dengan program di bawah ni? Silakan Doktor. Okey, jika sebentar tadi Puan Dekan Dr. Halimah telah menceritakan tentang struktur program yang ada di SOG. Jadi saya kat sini nak kongsikan sedikitlah tentang kepakaran staf akademik yang ada di SOG, di mana saya akan menyentuh dari skop Jabatan Perancangan dan Pembangunan Harta Tanah, and after this mungkin Dr. Halimah boleh tambah sikitlah dari skop kepakaran staf akademik daripada Jabatan Pengurusan Awam. Okey, so di Jabatan Perancangan dan Pembangunan Harta Tanah, staf akademik kami ni terdiri daripada pensyarah-pensyarah daripada pelbagai latar belakang bidang seperti property, real estate, housing, environment, sociology, urban, town planning, geoinformation system, GIS, community, governance, ekonomi dan lain-lain lagi. Okey, sebenarnya kepelbagaian latar belakang akademik ni dia merupakan keunikan yang ada di Jabatan Perancangan dan Pembangunan Harta Tanah, sebab bila kita bercakap tentang pengurusan pembangunan, kita tidak dapat lari daripada menyentuh ke semua kepakaran bidang yang saya nyatakan tadi, seperti environment, planning, housing dan lain-lain. Jadi semua ni sebenarnya saling melengkapi sebenarnya. Sebab harta tanah ni sebenarnya banyak demand, betul tak? Yes. Banyak ejen. So sebenarnya itu adalah salah satu target, betul tak? Untuk ejen-ejen yang di luar sana tu untuk sambung belajar dengan SOG, betul tak? Betul Doktor? Ada nak sambung? Doktor nak sambung? Doktor rapatkan sikit mic tu. Rapatkan ke mulut. Kalau kita dengar tadi sebab kita di SOG bukan hanya stereotype Puan Lin, kalau orang kata School of Government ni mesti subjek-subjek berkaitan dengan government. Jadi sekarang ni kita sudah mentransformasikan program kita dan kita rasa kita perlu move ikut kepada keperluan market pada hari ini. Sebab tu hari ini kita invite kedua-dua dan termasuk ketiga panel kita yang mempunyai kepelbagaian background. Jadi itu satu kelebihan dan keunikan selain daripada program kita yang telah diakreditasi, Puan Ling. Itu saya rasa selling point yang penting. Betul. Walaupun kita move forward towards apa yang market nak, tapi pada masa yang sama dari segi requirement MQA itu kita letakkan di dalam program kita. Jadi dari segi kepakaran, kita sekarang ni bukan sahaja
offer kepada government officer. Okey. Tapi kita juga buka kepada private agency yang berminat untuk mendapat consultancy ataupun untuk expand dia punya knowledge melalui executive program yang kita ada lah. Okay. Itu kejap lagi mesti nak cerita lebih lagi kan? Saya nak terus nak pergi ke alumni. Okey, Encik Syahadat merupakan alumni di SOG dan juga merupakan orang kuat HCP juga ni. Hal HCP betul tak? Macam tu lah, lebih kurang. Lebih kurang. Mungkin Cik Syahadat, sebab Syahadat ni dia special. Dia ambil master dia sambil belajar, betul tak? Betul. Jadi semua yang tengah menonton ni, walaupun tengah kerja, jom semua belajar di UM. Silakan Cik Syahadat, apa nak share dengan yang tengah menonton ni? Apa nak share sikit lah. Sebenarnya dia macam bila kita ada minat, kita akan sambung mengaji. Tapi pada diri saya lah pandangan, sebab saya pun bekerja sambil belajar, dia jadi macam kita masuk bekerja ni, kita dah stres. Okay? Betul. Kita stres dengan kerja, kita manage dengan human resource dan sebagainya. Tapi bila kita minat kepada belajar, kita nak tahu apakah cara penyelesaian tu. Cara penyelesaian kita nak tackle isu-isu yang ada ni. Jadi bila saya kata degree dulu kan, bila kata saya degree, degree ni 4 tahun memang nak kena struggle semua sebagainya kan. Masuk master ni mesti susah. Orang kata, betul. Orang cakap. Okey, sebenarnya tak. Bila kita sambung mengaji, kita put kita punya minat, sebenarnya dia lagi macam membuat-buat nak tahu. Dia lagi semangat. So bila saya sambung mengaji ni, dia jadi macam seronok. Rupanya master ni lebih senang daripada degree. Macam mana tu? Macam mana tu? Macam mana tu? Kan, walaupun Dr. Halimah salah seorang saya punya pensyarah juga waktu di master. Okay, strategic management, ya. Prof Halimah ada mengajar berkaitan tentang strategic management, teori dan sebagainya. Rupanya di peringkat degree kita hanya surface. Di peringkat master kita brainstorm. Kita brainstorm, kita tahu isu-isu semasa, dan yang paling seronoknya bila mana kita sambung mengaji di peringkat master ni, kita kenal dengan orang-orang yang dah bekerja. Betul. Okey, di sektor-sektor kan? swasta ataupun kerajaan. Jadi kita boleh berkenalan kat situ. Sebab tu cara saya nak bahagikan masa tu dia bergantung kepada macam mana kita nak uruskan kerja dan kita uruskan pembelajaran kita. Kita bekerja, kita tetap kena maklum kepada ketua jabatan dan sebagainya. Betul. Dan dapat persetujuan, ketua jabatan pun dah sokong, kita teruskan mengaji. So MPM lah jalan terbaik untuk anda. Tu dia Master in Public Management Okey. Syahadat dia kata dia stres kerja, tapi sebenarnya bila dia belajar tu dia boleh salurkan secara ke situ dan mencari jalan penyelesaian melalui cara dia belajar tu. Betul tak? Betul, macam tu. Tu dia, tu yang nak dengar tu. Sebab bila cerita master je, Allah, semua rasa macam susah kan? Betul. Dan sebenarnya masa degree, sebab kita semua pun pernah degree kan? Kita degree belajar berorientasikan peperiksaan. Betul. Bila master ni, we go another level dan kita boleh apply dengan apa yang kita belajar dan juga kita kerja. Okey, saya nak tanya Tuan Haji. Dr. Haji Nazman, sebab dia orang kuat. Saya sebenarnya betul-betul nak tahu sebab Tuan Haji dah ada level career yang saya rasa kalau orang lain mungkin rasa macam tak perlulah sambung belajar kan. Tetapi Tuan Haji ada satu motivasi untuk sambung belajar dan take the challenge lah, ambil PhD di SOG ni. Boleh tak Tuan Haji cerita apa bidang yang Tuan Haji belajar dan juga how that motivate you sebenarnya untuk pergi another level walaupun you are already stable at your position. Silakan Doktor. Baik, terima kasih lah pada semua pada Dr. Halimah yang jemput saya untuk bersama-sama. Boleh dengar suara saya? Boleh clear, boleh. Ya, boleh. Okey. Macam disebut oleh Cik Syahadat tadi lah kan. Sebenarnya untuk menyambung pelajaran di peringkat ijazah lanjutan ini, dia dimotivasikan oleh minat lah. Minat dan juga keinginan kita untuk mengetahui sesuatu perkara. Jadi macam sebut tadi lah, soalan yang sama ditanya kepada saya sewaktu saya masuk kelas nak buat PhD dulu lah kan. Kita ada prerequisite course, kena ambil dua subjek. Jadi bila saya masuk kelas tu, saya ingat Profesor Pang Sinui, seorang profesor yang sangat dikenali dalam bidang
kerajaan tempatan ni, dia pun tanya soalan yang sama, kenapa you sibuk-sibuk nak sambung PhD lagi ni? Sedangkan you nak minta kerja dah. Kemudian dari segi karier pun tak adalah satu tuntutan yang sangat tinggi kepada saya untuk ada PhD untuk kenaikan pangkat dan sebagainya, kecuali bagi orang yang berada dalam bidang akademik mungkinlah membuat PhD itu satu keperluan. Tetapi bagi pentadbir macam saya ni, ada PhD pun tak ada apa-apa. Sebenarnya tak adalah satu kelebihan sangat untuk kenaikan pangkat sebab ada kriteria-kriteria lain yang diambil juga. Jadi sebenarnya motivasi untuk sambung pengajian di peringkat tertinggi lah kita kata dalam bidang pendidikan ini, dia dimotivasikan oleh satu minat. Yang kedua, memang saya ni seorang yang suka meneroka ilmu-ilmu di dalam bidang saya lah. Sebagai seorang pegawai tadbir, saya ni, kami lah semua pegawai tadbir ni, kami ni dia panggil apa? Kita panggil, dia ada satu istilah, dia panggil Jack of all trade, master of none. Maknanya kena tahu semua perkara, tak perlu nak jadi pakar dalam mana-mana bidang. Jack of all trade, master of none. Tapi saya menyanggah pendapat tu. Saya berpendapat kita mestilah menguasai bidang kita, terutamanya dalam bidang pentadbiran awam. Sebab tu saya buat masters pun dalam bidang pentadbiran awam, dan juga PhD pun dalam bidang pentadbiran awam lah, pengurusan awam, NTM. Jadi ini untuk membolehkan saya memahami dengan lebih jelas sebenarnya apa yang dikatakan pengurusan awam itu. Dan bila saya nak buat PhD pun saya pilih satu bidang yang berkait dengan tugas saya lah. Terutamanya bila kita berada di peringkat, kami ni pegawai tadbir negeri, berada di peringkat negeri, di peringkat pelaksana dan berada di kalangan akar ubi. Jadi kita nak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Sebab pada saya berpandangan begini, saya ada tengok banyak kerajaan membuat polisi-polisi di peringkat persekutuan, di peringkat nasional. Tetapi bila sampai di peringkat pelaksanaan masih ada isu-isu yang berlaku dan kita dapati keberkesanan dasar-dasar tu masih lagi boleh diperhalusi lah. Kita tak nampak sangat dengan jelas keberkesanan dasar-dasar tu. Jadi saya berpendapat di peringkat akar ubi ni, di peringkat pelaksanaan, di peringkat lokal ni perlu diperkasakan. Jadi atas asas tu lah. Kalau saya nak buat seorang-seorang, saya nak meneroka benda ni, saya takut saya terbabas. Jadi dengan tujuan tu saya rasa elok saya buat PhD lah. Jadi sekurang-kurangnya saya diselia dalam penerokaan saya tu. Dalam academic journey tu saya diselia dan saya diberi bimbingan bagaimana saya nak meneroka bidang tu supaya berada atas landasan yang betul. Jadi itu sebablah sebenarnya saya mencabar diri. Saya bukan orang yang pandai. Saya ni bukanlah pelajar terbaik bukan macam tu. Jadi saya ni mediocre saja, orang sederhana saja, tetapi saya cabar diri saya, bolehkah saya buat PhD ni? Pada peringkat awal memang ada keraguan, memandangkan kita dah berada di pertengahan kejaya. Di pertengahan kejaya maknanya dari segi tanggungjawab kita semakin besar sebenarnya. Betul. Kita bukan lagi di peringkat baru masuk kerja, mungkin ada bos-bos, kita pun dah di peringkat ketua jabatan. Jadi saya melihat tanggungjawab saya lebih besar. Jadi tapi saya cuba jugalah. Saya kata tak ada rugi apa-apa kalau saya cuba kan. Kalau bukanlah pesimis, saya di peringkat awal terus terang saya katakan kalau saya fail pun tak gagu pangkat saya. Jadi tapi saya tak walaupun ada fikiran macam tu, tapi saya cabar diri saya untuk bergerak lebih jauh. Dan ternyata laluan tu bukanlah saya nak bagi saya nak mencadangkan orang muda-muda lah ni, macam Encik Syahadat yang lain-lain ni, buatlah semasa muda. Jadi bila dah berumur macam saya, bila dah komitmen dah hadap tugas makin tinggi, komitmen terhadap keluarga makin tinggi, kita pun duk berebut dengan anak-anak pula kan. Anak-anak nak masuk peperiksaan yang kita pun dia kata apa nak kalut mengaji, buat apa lagi.
kan. Tapi terang saya kata bukan satu perkara yang mudah untuk kita nak menguruskan ni, sebab anak-anak memerlukan kita. Waktu anak-anak saya masih lagi dalam ada yang sekolah menengah, ada di universiti. Jadi mereka perlukan masa kita, yang kita pula duk kalut buat tesis. Kan saya pula full dissertation kan, buat tesis. Jadi banyak mengambil masa kita, dan anak-anak tu terang saya katakan sampai satu tahap mereka ni dah dengar perkataan PhD pun dia dah takut lah. Bukan dia Allah PhD lagi dia katakan, dia perlukan masa kita. Itulah sikit sebanyak pengalaman saya lah. Jadi saya rasa sepatutnya dengan kemudahan yang ada sekarang, lebih ramai orang boleh menyambung pendidikan dari peringkat ijazah lanjutan ni lah. Sekarang ni kemudahan lebih banyak saya rasa, dan bimbingan tu lebih mudah dibuat. Contoh macam ni lah, kalau tak dulu kena pergi kelas kan, lepas tu nak jumpa supervisor, nak kena pergi kampus kan. Sekarang ni sangat online. Ya, betul. Sekarang semua online. Yang Viva pun online. Ada yang jumpa supervisor pun online saja. Sangat itu lebih memudahkan. Ini satu perkara yang saya rasa patut diambil kesempatan lah bagi orang yang berminat lah. Tadi Tuan Haji cakap kan pasal bila usia dah macam lewat-lewat ni tak payah baca. Tapi sebenarnya kan Tuan Haji, dia sebenarnya boleh motivate anak you tau. Anak Tuan Haji, sebab kalau bapaknya boleh belajar lagi dengan cemerlang, ini kan pula anak, betul tak? Jadi saya rasa lah itu lebih motivasi kepada anak-anak kita, sebab tengok parents pun sama belajar, lagi senang kok untuk dia mencontohi kita. Itu yang saya lihat lah dari perspektif. Sebab itu ada elemen tu ada juga. Jadi dia rasa macam tercabar jugalah, sebab abah dia yang dah umur dah 50 ni boleh buat benda tu kan. Betul. Tapi kita itu di pandangan mata anak kan, tetapi di pandangan mata seorang bapa ni, kita rasa kadang-kadang rasa macam tak adil jugalah pada orang ni, sebab dia perlukan masa kita kan, nak sembang-sembang, nak ajak pergi sana pergi sini. Tapi yang kita duk bagi alasan abah nak siap tesis dan sebagainya dia. Jadi tapi tak apa, akhirnya saya percaya anak-anak dan keluarga saya boleh terima. InsyaAllah. Saya rasa dia berbangga dengan Tuan Haji. Okey. Saya ada nak baca soalan sebenarnya ni daripada Amirul Ashraf. Soalan dia, kalau saya sambung master di SOG, apa antara prospek kerjaya yang saya boleh teroka? Siapa nak jawab ni? Okey, Dr. Halimah silakan. Mungkin saya boleh jawab soalan ni. Kalau kita tengok kepada nature program, kalau pengurusan awam, memang nature dia lebih kepada kerja dalam sektor government. Tapi sebab tu hari ini kita jemput juga student kita, Puan Nora Shikin, yang bekerja dengan Bank Rakyat sebagai real case study untuk menunjukkan bahawa sekarang ni public management is no longer for the public sector punya prospek. Dia boleh pergi juga kepada sektor swasta ataupun in fact sekarang ni kalau kita tengok ramai generasi muda yang IT savvy, dia lebih kepada online business. Betul. Freelancer dan sebagainya. Termasuklah juga memang program kita ada MA Sosiologi dan juga Development Management, itu memang totally from construction side dan industry approach lah. Jadi mungkin sekejap lagi alumni kita Puan Nora Shikin boleh berkongsi dari segi prospek kerjaya beliau. Betul. Pasti kita nak dengar Shikin untuk kongsikan pengalaman dan tu. Sebelum tu saya nak jemput, kita nak break sekejap dengan persembahan kedua kita, dan selepas tu kita akan bersama dengan Puan Nora Shikin daripada Bank Rakyat. Okey, silakan Muhaimin. Terima kasih. Mungkin ini memang jalan takdirku.
mengagumi tanpa dicintai. Tak mengapa bagiku, asal kau pun bahagia dalam hidupmu, dalam hidupmu. Telah lama ku pendam perasaan itu, menunggu hatimu menyambut diriku. Tak mengapa bagiku, asal kau pun bahagia dalam hidupmu, dalam hidupmu. Ku ingin kau tahu, diriku di sini menanti dirimu, meski ku tunggu hingga hujung waktuku, dan berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja, untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya, dan biarkan rasa ini bahagia untuk sekejap saja. Meski ku tunggu hingga hujung waktuku, dan berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja, untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya, dan berharap rasa ini bahagia untuk sekejap saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Muhaimin, student Skimpa kita hari ni. Okey, saya nak tanya dekat Puan Nur Rashikin. Lama dia tunggu dekat website Webex tu. Puan Nur Rashikin, ada tak? Mana Shikin? Shikin. Tu dia. Okey, Shikin. Shikin pun sebenarnya dia belajar dan dia adalah daripada industri private sector. Mungkin Shikin boleh ceritakan pelajaran masa-masa belajar di SOG, pengalaman dan how it relates to your current working environment. Silakan Shikin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama sekali terima kasih kerana sudi menjemput saya dalam program Kopi O hari ini. Ya, memang saya bukan daripada government, saya daripada Bank Rakyat. Before saya ke Bank Rakyat, portfolio saya adalah di Yayasan Bank Rakyat. Jadi sebelum saya pilih nak buat sambung belajar postgraduate master dekat UUM ni,
saya pilih lah subjek apa, course apa yang saya nak ambil. Adakah saya nak terus dengan accountancy ke, dan saya nak terus dengan business ke. Because before this saya ada ambil corporate management. So pilih-pilih saya lihat subjek yang dia ajar dalam public management ni adalah menyeluruh. Because dalam subjek ni kita belajar tentang law, kita ethic law, kita belajar tentang company law juga, kita belajar tentang data analysis, strategic management, Prof. Halimah di situ, lecturer saya. And then kita belajar tentang public policy. All these things, semua ni adalah bila kita lihat sebenarnya ia related dengan apa yang kerja yang kita jalankan, tidak semestinya di government sahaja tetapi di pihak swasta. Kerana kita perlu membuat proposal paper. Jadi bila kita nak buat proposal paper, nak propose kepada top management, how kita nak buat research, macam Dr. Nazma cakap tadi kan, bila kita dah buat research tu, kita dah tahu bagaimana nak teratur, nak to be more strategic, more objective kita punya paper yang kita nak present kepada management. Kalau dulu kita buat paper hanya orang kata cacah marbah sahaja. Tapi bila dah kita belajar tentang terutama sekali dalam research methodology, dan oleh kita tahu data-data yang kita nak gunakan, how kita nak tackle outlook daripada perspektif ekonomi, dari perspektif how dalam segi bisnes kita nak relatekan. Jadi sebenarnya apa yang kita belajar ni sebenarnya adalah lebih menyeluruh dan lagi banyak yang perlu dikaji dan banyak lagi yang perlu disampaikan sebenarnya. Bahawa bila saya masuk dalam public management ni, baru saya tahu bahawa ya Allah, sikitnya ilmu aku. Maksudnya punca tu terlalu luas. Baru kita tahu bagaimana government tu operate, how the actor do the policy. Dulu baru kita nak tengok, oh okey, government buat sesuatu ini ada sebab dia. Dr. Nazma cakap tadi, Prof Pang, dia memang very good, knowledgeable dari segi policy. Dulu kalau kami buat CSR, okeylah kita buat CSR sebab kita nak nama, to do marketing for our business, something like that. But apabila kita tahu tentang policy, well-being, kita buat well-being semua, then boleh kita tahu how we need to share, why the private sector need to share with the government for the well-being of our nation. So this is why saya nampak menyambung pembelajaran ini adalah sangat penting untuk walaupun mereka yang bekerja di swasta ataupun yang sedang bekerja, dan umur saya taklah muda, mungkin sama dengan doktor je kot. Anak saya semua dah sedang dalam degree, memang bergelut dengan dia all. However, bila saya belajar bersama dengan orang muda ni, lagi banyak ilmu yang saya dapat, networking with them. Sebenarnya apabila kita master ni, kita brainstorming sebenarnya. Dia bukanlah orang kata mula takut juga. Boleh ke lulus ni? Boleh ke nak buat ni? Saya nak buat. And then apabila saya dah masuk kelas, frankly speaking, mula saya buat part time. Apabila kita dah tahu, bila kita dah boleh deal dengan lecturer, kita boleh susun, atur kita punya jadual, dan saya boleh convert into daripada part time menjadi full time. Sebab master ni is a adult class and kita yang manage kita punya time, and the lecturer sangat friendly dari segi memberi tunjuk ajar as a guidance to us. And bila kita buat research ni, ilmu yang kita belajar ni sebenarnya kita top up kita punya ilmu. Jangan ingat kita dah, oh okay, I'm already a leader in a department, already in division, higher level. But sebenarnya bila kita belajar lagi, banyak lagi ilmu yang kita dapat memotivasikan diri kita untuk lebih cemerlang dalam pekerjaan dan juga dalam kehidupan kita, insya-Allah. Itu dia. Sebenarnya apa yang saya dengar daripada tadi daripada Cik Shikin, Puan Nora Shikin kan, kita belajar the why. Kenapa sesuatu dasar tu digubal ataupun diperkenalkan. Betul tak Cik Shikin? Selalunya kita tengok surface je. Bila sesuatu dasar tu digubal, kita tengok oh macam tu. Tetapi bila kita belajar ni, kita belajar the why, kenapa. Jadi lebih dalam lagi lah. So banyak sebenarnya, banyak kelebihan. Kelebihan ni hanya yang sama belajar je tahu. Betul tak Syahadat? Betul, betul. Setuju. Betul kan? Itulah, okey, saya nak baca soalan ni daripada Kirman Kayasaki. Campuran ke ni? Sejauh mana silibus UUM boleh diguna pakai di dalam arena pekerjaan waktu pandemik?
adakah modul telah ditambah baik atau bagaimana? Silakan. Dekat tunggu ni nak jawab. Terima kasih kepada soalan dan saya rasa saudara yang bertanya. Bila kita cakap kepada era pandemik, saya rasa sebenarnya satu advantage yang diberikan dalam konteks pengajaran terutama dekat higher education. Jadi termasuklah dengan program kita MPM. Jadi saya rasa advantage di sini particularly peringkat master ni, kita boleh menggunakan banyak data dan statistik bila kita convince sesuatu point ataupun dalam konteks sebagaimana Puan Syikin sebut tadi dalam pembuatan polisi ataupun recommendation yang kita guna dalam assignment dan sebagainya, statistik dan data is become kita kata satu peluang yang online learning offer semasa pandemik. Dan saya rasa this is starting, actually benda ni mungkin sebelum ni kita lebih kepada interview untuk dapat real data ataupun lebih kepada fieldwork untuk dapat data empirical. Tapi nowadays by having online platform ni, dia membantu kita untuk dapat data dan statistik worldwide. Dan based on that particular data, actually dia membantu untuk kita memudahkan dari segi penghujahan bila kita membuat sesuatu penulisan. So memang dalam program kita di peringkat PG, bila pandemik datang, dia membantu kita untuk convert delivery system, particularly dalam teaching method whereby kita banyak menggunakan remote learning. On top of that, kita memang menggunakan data dan statistik untuk membantu dari segi penulisan. Ya, itu saya lagi boleh banyak sebenarnya. Ada hikmah dia sebenarnya juga. Ya, betul. Okey. Kita dah cerita pasal tu. Sebab tajuk dia dah kerja. Jom sambung belajar di UM. Jadi saya nak tanya, bila cakap sambung belajar sambil kerja ni, saya nak minta tips lah. Sebelum saya pergi ke Dr. Farah, saya nak minta tips dulu pada Cik Syahadat yang bekerja sambil belajar. Boleh tak cerita sikit apa tips dia tu? Okey, tips saya yang pertama adalah restu ibu bapa. Okey, itulah. Kalau kita nak sambung mengaji ni, kadang-kadang kita buat keputusan. Sebelum kita buat keputusan, kita minta pandangan daripada orang sekeliling kita. Kita minta pandangan daripada ibu ayah, kita minta pandangan daripada pensyarah kita, guru-guru dan sebagainya. Sebab kita ada minat tersebut. Macam Tuan Haji cakap tadi, kita ada minat. Bila kita ada minat, dia menjadi titik tolak untuk kita teruskan sambung mengaji tu. Dan bila saya sebenarnya saya setahun dahulu di industri, kemudian kita pergi ke government sector. Dan dia sangat totally different. Bila di industri, kita straight to the point. Okay? Kita nak buat apa, kita semua straight to the point. Okay? Kita nak tegur orang, kita nak marah orang, kita nak planning, kita nak buat apa sebagainya, semua straight to the point. Tapi bila kita, when it comes to government sector, kita ada pekeliling yang mengawal kita. Okay? Dan bagaimana tips untuk saya sambung mengaji dan juga bekerja ni? Yang pertama sekali, kita kena faham dahulu tugas kita. Okey, tugas kita bekerja, kerjaya kita bagaimana, sesibuk mana. Okey, jadi kita kena susun masa. Masa itu emas. Okey, jadi walaupun masa tu setengah jam, saya kadang-kadang sebelum kelas nak mula setengah jam saya akan tidur. Itu saya lah. Itu tips tu. Itu tips tu, time management tu. Okey, dan yang kedua, bila kita sambung mengaji ni, kita kena tahu matlamat dan tujuan. Okey, macam saya sambung mengaji, saya di bidang pentadbiran. Saya melihat kepada pekeliling, regulations yang dijalankan. Kita memberi nasihat kepada peringkat atasan kita. Kalau dia nak buat, buat. Kalau tak nak buat, terpulang. Okey, dan itu adalah tugas saya sebagai pegawai takbir lah. Kalau tugas-tugas kalau di luar sana, di sektor swasta dan sebagainya, perlu juga mematuhi regulations yang telah ditetapkan. Jadi bila kita sambung belajar, kita kena tahu matlamat kita. Matlamat saya apa? Macam mana saya nak selesaikan masalah? Jadi bila kita dah tahu matlamat, kita sambunglah belajar. Itu tips saya lah kan. Okay. Sebab banyak ilmu, knowledge daripada pakar-pakar akademik ni. Okay, theoretical tu kita nak ambil. Macam saya banyak rujuk dengan Prof Halimah, saya banyak rujuk dengan pensyarah SOG, MPM, Master Public Management. Dan saya asal usulnya saya sambung sebagai full research.
Kemudian bila saya bekerja, saya rasa bahagi masa ni sangat penting. Jadi saya mix mode kan. Okey, mix mode kan pun tak boleh juga. Sebab dia ada research, dia ada full class, full time Kemudian saya convert kepada full time, full course, coursework, dan saya ambil part time. Kita tengok momentum tu rasa selesa, kita teruskan mengaji. Adjust kan? Jangan stop. Sebab ilmu takkan berhenti. Betul. Ilmu takkan habis. Itu saya punya pandangan lah. Jadi tips saya kepada anda dekat luar sana, kepada para penonton, jika anda minat, anda tengah manage sesuatu company, even di swasta ataupun kerajaan, anda sedang menguruskan manusia, sedang menguruskan peraturan dan sebagainya, saya rasa di MPM adalah di antara yang terbaik. Sebab apa? Kita akan belajar strategic planning. Kita akan belajar macam mana financial management. Kita akan belajar berkaitan dengan polisi. Prof Pang tadi, kan Puan Syikin ada sebut Prof Pang. Dia memang kalau petik bab polisi, isu semasa semua keluar. Isu semasa semua keluar. Itu adalah adaptasi baru yang kita implementkan ke dalam MPM ni. Jadi kita brainstorm. Bila brainstorm, kita sebagai yang dah bekerja ni, rupanya ada polisi, ada peraturan ni, ada peraturan sekian. Okey, kita implementkan dalam tempat kerja kita. Itu kelebihannya. Jadi tips saya, jangan cepat mengalah. Yang paling penting, terus berusaha, ada tujuan dan minat. Dan yang terakhir, yang paling penting sekali adalah your time management. Tu yang paling penting. Itu memang itu penting sebenarnya. Tu tips nombor 1 tu. Itu tips nombor 1. Management dan matlamat. Macam tu. Yes, sangat penting. 2 tips daripada yang syahadat. ketiga, minat tu. 3 tu minat. Minat. Dia kena ada minat, kena ada passion. Yes. Baru boleh pergi, betul tak? Itu saja. Itulah. Tadi syahadat ada sebut pasal master mode, research mode, course mode. Sekarang ada satu soalan daripada Hasif Zulkifli. Apakah perbezaan antara master by research, coursework and mixed mode? Yang mana satukah pilihan terbaik, dia tanya ni. Mungkin Dekan boleh jawab kot. Okey, silakan. Okey, terima kasih kepada yang bertanya soalan. Secara umum ya, memang kalau MPM Master of Public Management kita offer kepada 3 mode. Satu, fully coursework, yang mana macam saudara syahadat kata tadi ya, saudara kena mengikuti kursus yang ada 12 subjek yang akan di-offer, dan kalau saudara boleh buat full time, boleh siap dalam tempoh masa 1 tahun sahaja. Itu kepada fully coursework. Dan kemudian kita ada mixed mode. Misalnya setengah daripada pelajar kita, sebab dia practitioner, dia ada isu dekat organisasi dia yang dia rasa dia perlu buat research. So by having mixed mode, membolehkan half daripada pengajian dia boleh buat research, dan separuh lagi akan dihabiskan dengan subjek yang perlu diikuti. Dan yang ketiga, kita panggil fully research. Fully research di mana saudara kena mengikuti data collection dan sebagainya, membuat penyelidikan bagi sesuatu topik yang telah dipersetujui antara saudara dengan penyelia. Ini biasanya ya, macam Dr. Nazman sebut tadi, bila dia berada dalam suatu organisasi, dia merasakan ada sesuatu isu yang dia perlu solve secara empirical. Jadi bila dia kena ada data dan statistik yang betul, jadi dia buat fully research. Jadi ini kita bagi peluang, dan macam saudara syahadat kata tadi, kalau awal pengajian rasa nak buat fully research, dan kemudian bila in the middle rasa tiba-tiba dengan nature kerja dia rasa dia nak ubah kepada mixed mode misalnya, boleh dibuat dalam tempoh pengajian. Boleh adjust lah accordingly, kan. Ya, betul, boleh adjust. Macam tadi syahadat cakap lah, bila dia rasa dia kena tukar gear sikit. Nak adjust kan supaya memudahkan. Sebenarnya kita nak memudahkan, ada je cara, betul tak? Yang penting nak. Tu yang penting. Okey, ada lagi soalan ni. Ramai bertanya, ramai peminat ni, banyak peminat SOG ni. Banyak peminat. Itulah dia. Adakah modul yang disediakan sesuai bagi pelajar yang tidak ada asas dalam pengurusan ataupun pentadbiran awam? Okey. Dan atau perlu tak sekurang-kurangnya ada pengetahuan asas dahulu? Okey. Silakan Din. Okey, soalan yang baik ya. Jadi kalau di peringkat master tu, dan syarat kemasukan kita pun, kita kata degree yang recognized by kerajaan, tanpa kita spesifik mestilah daripada Bachelor Public Management. Dan bukti yang kita ada di sini, saudara Puan Nora Syikin sendiri ya, background dia first degree adalah accounting.
Jadi dalam erti kata lain, untuk Master of Public Management ni ataupun Master of Sociology, kita tidak meletakkan spesifik kepada program yang mesti daripada pengurusan ataupun daripada pentadbiran. Okay? Jadi dia terbuka kepada as long as degree kita tu recognised by government, jadi dia boleh pursue di dalam Master of Public Management ataupun Master of Art. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya dalam first semester kita akan galakkan pelajar kita untuk, kalau dia ambil coursework, kita akan structurekan di dalam kursus berkenaan subjek yang awal pengenalan, misalnya kita kata Introduction to Public Management ataupun politik dan pentadbiran. So kursus-kursus ini adalah pendedahan awal yang memberi knowledge dan kemahiran kepada pelajar kita untuk dia carry forward dengan subjek seterusnya dalam semester yang berikutnya. Okay. Ada lagi soalan tu, saya cakap banyak minat SOG ni. Okey. Silakan soalan. Silakan. Saya dari industri. Ini pada Kirman Saya dari industri dan telah melakukan beberapa research dan dijadikan full thesis. Okey. Bolehkah saya gunakan thesis sebagai viva untuk PhD? Untuk makluman, thesis tersebut telah pun diguna pakai di industri. Mohon pencerahan. Okey. Ke Dr. Farah nak Dr. Farah nak boleh. Okey, tak apa. Dia begini ya. Memang itu sebenarnya satu platform yang baik untuk saudara bila nak meneruskan pengajian. Jadi kita boleh tengok dalam dua keadaan. Mungkin kalau saudara nak buat di peringkat master. Jadi di peringkat master kita boleh guna finding yang kita dah dapat tempat kerja kita tu untuk kita gunakan sebagai data dalam menyiapkan research kita. Tapi disebabkan oleh degree ni dia adalah academic degree, jadi kita kena masukkan dengan elemen akademik di dalam research tersebut. So jawapan saya ya, saudara boleh gunakan data tersebut di peringkat master. Even di peringkat PhD pun boleh digunakan, cuma kita akan mungkin dari segi jumlah responden kena lebih besar, ataupun kalau siapa buat kualitatif mungkin responden dia kena tambah lagi. Penambahan tu akan berlaku, tetapi bagusnya dalam konteks saudara ni basic knowledge tu saudara dah ada. Maksudnya saudara dah tahu nak buat apa, in fact dah ada preliminary analysis tu dah ada. Kalau saya boleh tambah boleh silakan. silakan. Mungkin macam yang Dr. Halimah tekankan tadi, dari segi data di peringkat industri itu dah ada sebenarnya kan. Kita nak solidkan lagi. So dari segi penulisan akademik tu, maksudnya dia bila kita sambung pengajian di peringkat master dan juga ijazah Dr. Falsafah ni, dia ada standard dia. Maksudnya kita bila academic writing tu kita kena make sure dia mencapai yang betul. Okey, saya pun sebabnya daripada industri saya faham. So sebenarnya yang untuk di industri tu memang kita biasa buat macam ni lah, ada penulisan, tetapi sebenarnya ada guideline. Jadi untuk industri tu you kena attend 2 kelas, academic writing dengan research methodology, betul tak? Sebab itu mengajar kita untuk menulis secara akademik. Semua orang boleh menulis. Tetapi kita perlu menulis dari segi akademik. That's why 2 benda tu sangat penting untuk permulaan, betul tak? Saya nak minta Dr. Farah cerita sikit lah, apa industry engagement yang SOG boleh buat, ataupun untuk yang kat luar sana kan, mungkin they are from public sector dan juga private sector, nak tahulah apa yang sebenarnya kami boleh collaborate dengan SOG. Silakan doktor. Okey, terima kasih Puan Nazlin. Okey, Dr. Farah tengok depan tu. Mengenai industry engagement, untuk makluman semua, kami di SOG ni amat bertuah kerana salah seorang Profesor Ekjang yang dilantik merupakan tokoh daripada industri, iaitu Datuk Haji Abdul Sahak bin Safi daripada Gamuda Land. Jadi saya yakin dan percaya hasil daripada program-program yang dirancang melalui kolaborasi yang terjalin di antara School of Government dan juga bersama pihak industri ini, ianya akan menjadi satu nilai tambah bukan sahaja kepada pelajar-pelajar kita, tapi juga kepada staf akademik dan juga pentadbiran. Dan kalau boleh saya bawakan satu contoh, iaitu program Industrial Expert Talk. So melalui program ni sebenarnya ia memberi ruang dan peluang kepada pelajar-pelajar kita untuk memperlengkapkan diri dari bagi memenuhi apakah keperluan ataupun kehendak industri. So secara tak langsung sebenarnya dia ni perkara ni boleh membantu kita dari segi memastikan graduate employability lah untuk student-student di SOG. Jadi sebenarnya saya nak ambil kesempatan ni juga Puan Azli untuk saya nak mengajar
ajak semua practitioner yang ada di luar sana, tak kiralah even you are a property manager ke project manager kan, and then even di sektor awam sekalipun, untuk sama-sama kita kata untuk menyambung pengajian di peringkat sarjana ataupun doktor falsafah di School of Government. Okey, saya nak baca ni salah seorang alumni ni, Ikram Dol Wahid. Dia kata, saya bukan latar belakang public management tetapi dah lebih 10 tahun dalam sektor awam. Alhamdulillah baru selesai MPM. Banyak yang saya pelajari dan saya melihat adalah satu keperluan study MPM apabila kita berada dalam sektor awam. Betul lah tu. Betul lah Cik Syahadat punya langkah untuk sambung belajar walaupun di tengah kerja. Betul. Betul tak? Sektor awam kan? Ya. Okey, kita dah dengar tadi industri engagement. So sebenarnya yang melihat, yang menonton hari ini Biskut Kering Kopi O bersama Pusat Pengajian Kerajaan, kita dah cakap bukan saja anda untuk government saja, sebab bila baca ni kan dia ingat untuk government, tapi sebenarnya untuk industri-industri, private industry. Tadi Dr. Nazman ada highlight satu perkara yang saya rasa sangat menarik. Dia kata kita plan everything, banyak yang kita plan, tetapi sebenarnya bila you belajar another level tu, you execution selalunya orang fail. Selalu execution part dia fail. Tetapi dengan pendedahan yang diberi ketika belajar, kita PhD dia nampak how you can actually execute it in a very efficient way. Betul tak? Saya nak tanya Dr. Tuan Haji, Dr. Nazman. Sebab dia orang kuat Majlis Pembandaran Kulim, banyak perkara ataupun dasar yang perlu dibuat. Plan tu dah ada, tapi execution part tu yang selalunya masalah ataupun menjadi challenges. Betul tak, Doktor? Silakan Tuan Haji. Baik, terima kasih. Ini berlaku di mana-mana lah sangat. Tetapi di peringkat di dalam agensi kerajaan, kita nak kata dia gagal, bukan dia gagal sebenarnya, tetapi dia lebih kepada bagaimana kita melihat outcome kepada usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan. Jadi inilah bila kita, pengalaman saya lah, bila mengikuti pengajian di peringkat PhD, kita dilatih sebagai seorang penyelidik, dan biasanya subjek yang ataupun bidang yang kita pilih tu dia berkaitan dengan bidang kita lah. Jadi saya sendiri memilih bidang saya buat tentang pengurusan projek di peringkat tempatan, dan saya melihat bagaimana berlakunya jurang antara apa yang dibuat oleh pihak berkuasa tempatan dengan pejabat daerah. Itu bidang kajian yang saya buat lah. Jadi sebab saya tahu satu hari saya akan sama ada jadi pegawai daerah atau saya akan jadi yang di-Pertua Majlis Perbandaran dan sebagainya. Jadi saya melihat ini sebagai satu peluang. Bila saya membuat kajian berkaitan dengan perkara ini, saya rasa saya lebih memahami sebenarnya apa yang berlaku di peringkat lokal lah. Sebab apa saja dasar yang kita buat, ini adalah bidang yang saya minat. Saya minat kepada bagaimana pelaksanaan sesuatu dasar kerajaan itu memberi impak kepada kesejahteraan hidup rakyat. Jadi bila saya berada di Majlis Perbandaran, saya dapati memang hampir tepatlah apa yang kajian yang dibuat. Contoh macam sekarang ni kalau kita tengok berlaku perkembangan perbandaran yang sangat pesat di mana-mana tempat pun di seluruh dunia, terutamanya kita di Malaysia ni. Jadi akibat daripada perkembangan perbandaran itu, sebenarnya berlaku juga banyak perubahan-perubahan dalam gaya hidup orang ramai, dari segi pemikiran, dari segi ekonomi dan sebagainya, terutamanya bila datang pandemik ni. Jadi ini sangat memberi kesan kepada penduduk di peringkat lokal lah. Betul. Jadi sebab itu bila ada sedikit ilmu pengetahuan yang kita dapat daripada bidang pengajian kita, saya rasa saya boleh memahami dan boleh apply sebenarnya. Tetapi bukanlah dalam kerangka akademik. Dulu ni kita fully akademik. Jadi saya punya supervisor saya dulu pun pesan kat saya lah, sebab saya dah 20 tahun lebih di dalam jadi pegawai kerajaan ni sebelum sambung pengajian. Pemikiran kita memang pemikiran pegawai kerajaan lah. In fact dalam bentuk penulisan pun betul lah tadi macam Dr. Farah sebut tu, kita tulis sebagai kerajaan pun menulis, tapi tulisannya tu lain bentuk dia. Betul. Kan? Tapi bila akademik ni dia kena nak ubah tu, saya perlu masa
hampir setahun setengah jugalah nak tune saya punya pemikiran tu supaya dia boleh jadi academic writing. Tapi alhamdulillah dengan bimbingan dan juga dorongan daripada supervisor kita boleh buat benda tu. Alhamdulillah. Jadi itulah pengalaman sikit lah yang saya rasa memang kalau nak tanya dari segi pengetahuan terutamanya bila buat PhD, bagi saya galakkan sangat orang yang ada pengalaman supaya membuat PhD dan menulis tesis tentang apa yang dia lalui. Sebab ini mungkin korang kata siapa nak baca tesis ni, saya percaya one day orang akan baca. Betul. Percayalah. One day orang, mungkin tak hari ni tetapi one day, sebab kita membaca tulisan-tulisan dalam proses academic writing kita buat literature review, kita baca yang ditulis. Saya sangat suka penulisan-penulisan klasik Max Weber lah sebagainya tu. In fact saya beli buku-buku tu walaupun harganya mahal. Kita beli sebab saya kagum dengan mereka sebab mereka menulis. Macam Max Weber tulis, saya tak tahu apa Tuhan bagi idea kat dia, tulisan yang begitu baik sekali di zaman dulu. Menulis, dan itulah menjadi bahan rujukan kita pada hari ini yang masih relevan untuk kita lihat dalam kerangka akademik dan juga dalam kerangka practitioner. Itu saja pada pendapat saya. Tuan Haji, saya merasakan apa yang dikaji tu, which is kalau apa yang dia tengah buat, it contribute back to the society, menjadi reference kan. Besar pahala tu bila orang refer balik kita punya kajian tu. Jadi it's a part of your contribution to the society. Okey, saya nak tanya Dr. Halimah ni, ada tak executive program yang akan ataupun bakal dianjurkan di bawah SOG? Okey, terima kasih Puan Lin. Sebenarnya melihat kepada keperluan dan juga kepakaran yang ada dekat SOG, memang kita tengah merangka beberapa executive program. Dan kalau kita tengok sekarang ni national agenda ataupun agenda kerajaan untuk memastikan isu integriti perlu dipraktiskan dan perlu difahami di peringkat bukan saja kita kata penjawat awam yang telah bekerja, tapi juga dimasukkan dalam modul semasa di peringkat universiti. Jadi melihat kepada isu sebegitu, memang kita dalam MPM tengah merangka satu bentuk sertifikat mungkin yang kita boleh offer kepada masyarakat di luar ataupun kepada mereka yang berminat untuk join program kita, untuk kita bagi satu lagi kita panggil sebagai integrity certificate yang boleh kita enhance ataupun kita offer kepada mereka yang berminat mengikuti program kita. Itulah macam-macam. Saya rasa lepas ni ramai nak saya ni. Mencelah sikit boleh kan? Boleh, silakan. Bermohon diri sebab saya ada satu lagi mesyuarat yang saya nak kenalkan. Tuan Haji, saya sebenarnya nak minta Tuan Haji bagi kata-kata nasihat terakhir untuk siapa yang tengah menonton ni. Silakan Tuan Haji. Baik, terima kasih. Saya minta maaf saya terpaksa hadir satu lagi mesyuarat. Saya ambil kesempatan ini ucap terima kasih pada pihak SOG yang saya percaya telah pun sangat berjasa lah kepada pembangunan negara kita, bukan dalam sektor awam saja, dalam sektor-sektor yang lain juga. Jadi ini perlu diteruskan dan saya menasihatkanlah, saya menggalakkan semua pihak yang sama ada di peringkat berada sebagai pegawai awam ataupun berada pihak swasta, kita berkongsilah pengalaman, sebab bila kita dah tak ada nanti, pengalaman itu akan habis begitu saja, pergi bersama dengan kita tak tinggal apa-apa kepada masyarakat untuk dikaji. Kerana apa yang ilmu yang kita dapat hari ini sebenarnya hasil usaha mereka yang terdahulu yang telah pun menulis dengan begitu berkesan sekali. Saya sangat mengagumi yang saya kata tadi, bila baca buku-buku yang ditulis oleh scholars dulu, saya sangat kagum dan saya rasa mereka menyumbang dan sangat besar kepada pembangunan, bukan saja pembangunan di negara berkenaan tapi pembangunan pada keseluruhan di peringkat semua pihak. Jadi itulah harapan saya, kalau boleh SOG tingkatkan lagi promosi ini kepada semua orang dan galakkan untuk orang ramai terutamanya yang ada pengalaman ni participate di dalam program ini dan boleh berkongsi pengetahuan, sharing lah, bukan bermakna kata kita buat yang terbaik saja kita nak kongsi. Kadang-kadang kita berkongsi itu boleh dinilai oleh orang lain. Kalau kita buat silap, orang lain janganlah buat silap macam tu. Itulah maksudnya. Okey, saya minta maaf lah terpaksa meninggalkan perbincangan ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan jumpa lagi di lain masa. Okeylah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama kita hari ini. Okey.
Saya nak baca last comment sebelum kita pergi round table daripada Ashraf. Bagi seseorang yang fresh grad dan ingin menyambung pengajian master sebagai contoh, bagaimana mereka boleh mengadaptasikan situasi dalam suasana kelas yang dihadiri oleh pelajar-pelajar yang lebih berpengalaman? Siapa nak jawab ni? Mungkin saya boleh buka kepada saudara Syahadat lah sebabnya. Itu saya pun tadi sebenarnya nak tanya Syahadat juga. Okey, silakan Syahadat. Okey, saya menjawablah soalan daripada adik Ashraf. Okey. Saudara Ashraf, minta maaf ya. Baik, memang kita mula-mula masuk sebagai fresh graduate ni, kita masuk kepada public management ataupun di peringkat sarjana, memang dia ada sedikit gap, okey? Gap itu atau belenggu itu perlu dipecahkan melalui perbincangan bersama kumpulan. Ini tips kepada anda sebab bila kita fresh graduate, kita orang kata dari sudut pengalaman bekerja ataupun di industri kita agak kurang sedikit berbanding mereka yang lebih seniority, okey, di dalam kelas itu. Dan tips saya yang pertama adalah mulakan bercakap. Mulakan untuk bertanya khabar. Itu adalah yang perkara paling mudah sekali. Tanya khabar, apa khabar, sihat ke dan sebagainya. Nanti dia ada perkongsian dekat situ. Break the ice dulu Itu. Jadi bila kita dah ada timbul perasaan okey, kita nak bersembang dengan rakan-rakan kita di sekelas, kemudian kita sedikit masukkan isu-isu dalam subjek tersebut. Contoh macam Prof Halimah, dia mengajar subjek strategic planning, okey? Strategic planning. Dan dalam kelas saya tersebut, ini pengalaman ada ramai dalam kalangan mereka di sektor kerajaan yang dah grade 54, ada pun yang jusasi, okey, ada yang grade tinggi, ada yang di sektor swasta mereka dah ketua eksekutif. Okey, jadi macam mana saya nak bersembang dengan mereka sedangkan saya fresh graduate dan industri baru 1 tahun. Jadi apa yang saya buat adalah pertama saya, Assalamualaikum, sihat ke? Daripada mana tuan? Kita menggunakan tuan dan puan. Kalau dia kata janganlah puan, cik lagi. Cik, macam tu. Jadi kita bersembang. Jadi bila mula bersembang itu, kita akan masuk sedikit berkaitan dengan subjek. Itu proses of orang kata knowing each other lah ni. Tak kenal maka tak cinta lah ni. Approach tu penting. Dan kemudian tips kepada saudara juga, bila kita dah mulakan bersembang, kita dah mula masuk kepada subjek-subjek yang kita nak brainstorm nanti ni, kita create kita punya apa orang kata keyakinan. Okey, keyakinan bersama teammate kita. Okey, kita contribute, kita beri komitmen. Sebab orang bekerja ni sebenarnya dia tak nak bagi alasan. Bila dalam assignment ni, tengah study ni, kebanyakan yang saya tengok pemerhatian, mereka tak nak bagi alasan. Dah siap belum data ni? Part ni dah siap ke belum? Jadi kita kena berkorban masa sikit lah untuk kita siapkan part yang diberikan ataupun tugasan yang diberikan kepada kita. Okay, dalam masa yang sama kita chit chat. Kan WhatsApp kan sekarang ada kan platform, kita selalulah bertanya dalam tu. Macam tu, tips lah, tips sedikit. Tu dia tips sangat berharga. Betul tu, kita kena break the ice dulu. Baru kita tak boleh terjah terus je kan. Kena break the ice dulu. Okey, kita sebenarnya dah sampai ke hujung rancangan. Dah 1 jam lebih ni juga kan. Okey, saya nak bagi peluang kepada Syikin. Syikin mungkin ada sepatah dua kata perangsang sebenarnya untuk yang kat luar yang sedang menonton. Sebab Syikin daripada industri. Ni bila orang industri bercakap kan. Apa kata-kata nasihat ataupun pesanan daripada Syikin untuk yang sedang menonton yang masih lagi nak sambung belajar ke tak? Ataupun rasa macam SOG ni macam untuk government je. Silakan Syikin. Okey, kalau kita lihat nasihat daripada saya lah pada permulaan bila saya nak further study nawa itu sangat penting kenapa kita belajar. Dan juga kita kena ada target bila kita nak habis. And then this is the one. Walaupun kalau diberi masa yang panjang, tapi kita kena ada target kita sendiri. Myself, saya bagi target saya maksimum 2 years. Tapi alhamdulillah saya habis dalam setengah. Sampai setahun 3 bulan rasanya. Lebih macam tu. Itu yang kita dah dapatkan kita punya pembelajaran. Tetapi selalunya orang-orang yang rakan-rakan saya daripada swasta ni, selalu yang jadi permasalahan adalah dari segi financial. Macam mana kita nak sambung belajar ni, mahal ni, berapa belas ribu nak habis. Tetapi perkara ni saya rasa dapat diatasi
Macam contohnya kalau macam saya sendiri anak 4 orang belajar semua 4 universiti. And then commitment, very high commitment. Tapi bagaimana kita nak settlekan financial, because dalam kelas tu pun ada juga macam mana nak bayar di semester dan sebagainya. Tak apalah, kita ambil 2 subjek je lah, ambil 1 subjek je lah because of the financial. Banyak galakan daripada kerajaan sendiri yang mana kita tahu kita ada yalah macam-macam dah umur-umur macam saya ni, EPF ada, account 2. I think this is something that kita keluarkan investment. Sebab investment untuk ilmu amat berguna. Dapat diperkembangkan lagi and then boleh diganti balik semula. No problem. Alhamdulillah bila kita keluarkan tu ada je rezeki yang lain, sebab nawai itu kita adalah untuk mencari ilmu. Dia jangan takut nak keluarkan duit EPF kita untuk pembelajaran, untuk ilmu. Sebab ilmu ni kita akan berkembang, akan digunakan lagi. Bila Dr. Nazman cakap tadi kan, saya tiba-tiba kan rasa macam nak ambil PhD lah. Macam bersemangat lah ni. Dah dapat surat daripada UUM untuk sambung PhD. Tapi boleh ke ni? Boleh ke ni nak buat? Because tertanya-tanya. Tetapi bila sesuatu yang apa yang Dr. Nazman cakap tadi sangat menyentuh saya adalah ilmu yang bakal kita tinggalkan kepada generasi yang akan datang. Betul. Tulisan kita, penulisan kita. Yes, bila kita buat research tu semua adalah daripada penulisan ilmiah yang lepas. Yang kita kaji dan kita gunakan untuk perspektif zaman sekarang. Betul. Dan amat penting dalam grup kita ada juga campuran iaitu orang yang berpengalaman dan juga orang muda. Saya suka dalam grup saya mesti ada orang muda sebab orang muda ni adalah lebih kepada teknologi. They all ni teknologis. So teknologi savvy. Saya dulu bila nak buku, saya kena beli buku yang physical book. Kena cari ni, menjenung cari. Tapi dengan ada orang muda ni, boleh beli e-book. Nak cari all those information through the internet. Memang sangat banyak dan lebih mudahkan pembelajaran yang kita buat. Dan only baru saya tahu, patutlah student-student sekarang ni senang nak score. Rupanya ada semua di dalam. Just di hujung jari sahaja. Hujung jari, betul. Tak perlu nak pergi library, nak Tapi kita di library UUM pun hebat. Sebab apa buku-buku yang kita nak, research semua yang kita nak, semua dah ada. And this is the one that memang diguna pakai dan tak perlu nak keluar belanja yang banyak. Sebab just request dekat UUM, I nak journal ni yang kita akan dapat. So this is the opportunity untuk zaman sekarang untuk nak cari ilmu. Sangat mudah nak cari ilmu. Bukan zaman saya rasa zaman saya kot, yang sana semua muda lagi. Yang itu yang susah kita nak cari ilmu, pergi kena pergi library dan sebagainya. Nak buat research pun susah. Sekarang nak buat survey, just di hujung jari, WhatsApp, hantar Google Form, semua dah dapat balik ada punya feedback. So I think this is something that opportunity yang perlu diambil oleh mereka di luar sana untuk menimba ilmu, sebab ilmu ni tak akan basi, malah dia akan lebih berkembang jika diamalkan, insya-Allah. Betul, insya-Allah. Terima kasih Syikin kerana banyak tips yang Syikin kongsikan kita kali ini. Terima kasih kerana bersama kami Okey, saya nak minta Cik Syahadat dia nak bagi kata-kata perangsang untuk yang sedang menonton ni, sebab lepas ni Syahadat dia nak nyanyi. Semua tengah menunggu kat ni Syahadat nak nyanyi. Jadi mungkin ada kata-kata perangsang ataupun semangatlah untuk mereka yang menonton ni agar dah kerja tapi jom boleh je sambung belajar. Silakan Syahadat. Kata-kata saya suka ambil begini Jangan merasa diri kita pandai, tetapi lebih baik pandai merasa. Kita merasa sekeliling kita, apa ilmu yang kita ada, kita kena curahkan ke dalam dokumentasi. Sebab generasi yang akan datang dia akan membaca. Kita tak nak tinggalkan generasi kita ni buta huruf ataupun buta ilmu. Jadi itu adalah pertama daripada saya. Yang kedua, nawai itu saya setuju dengan Puan Syikin tadi dan juga Tuan Haji tadi. Saya setuju sangat-sangat. Kerana apa? Kerana bila kita sambung pengajian ini, tidak semestinya untuk kita nak sampai level-level tertentu, tak. Kita nak position dan sebagainya, tidak. Ilmu itu takkan berhenti. Ilmu itu sangat luas dan kita sebarkan kalau boleh kita berkolaborasi dengan
antara institusi pendidikan Betul. dan juga sektor swasta dan juga kerajaan kerana saling melengkapi. Betul. Hidup saling melengkapi, bukan keseorangan. Itu pandangan daripada saya. Silakan. Alhamdulillah. Okey, Syahadat dia nak mengambil tempat untuk persembahan tu. Okey, Dr. Farah. Silakan Dr. Farah, mungkin ada semangat kata-kata nasihat untuk yang sedang menonton tu. Okey, saya nak ambil kesempatan ni just nak invite semua untuk layari website SOG di sog.uum.edu.my. Okey, di mana kalau nak tahu lebih lanjut lagi info-info tentang bagaimana nak menyambung pengajian di School of Government di peringkat sarjana dan Dr. Falsafah. Jadi silalah layari laman web tersebut. Untuk siapa yang ada soalan tu boleh aja tulis di komen, nanti pihak SOG akan bantu untuk menjawab respon di itu. Okey, kita nak dengar daripada rekan dia kata-kata terakhir dan perangsang sebenarnya untuk siapa yang sedang menonton tu agar mereka ni walaupun kerja boleh sambung belajar di UM. Silakan rekan. Okey. Terima kasih. Memang itu pun mesej yang kita nak bawa pada hari ini, iaitu untuk mempromosikan program yang ada di SOG dengan hasrat untuk memastikan masyarakat kita terus kepada konsep lifelong learning. Jadi jangan berhenti belajar. SOG dan UUM ada platform untuk saudara-saudari meneruskan minat dan juga membantu memartabatkan tamadun masyarakat kita supaya kita lebih maju untuk diri sendiri dan juga untuk masyarakat secara umum. Jadi di kesempatan ini tuan-puan boleh ke laman web sebagaimana Dr. Farah sebutkan tadi, laman web SOG dan juga laman web Graduate School Ghazali Syafi'i untuk melihat program, syarat-syarat kemasukan, tempoh pengajian, fees dan sebagainya di dalam website tersebut, termasuklah juga application form. Jadi jangan berlengah masa, terus memohon kepada program MPM dan MA Sosiologi serta PhD in Public Management and PhD in Development Management. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Untuk yang berminat memerlukan perkhidmatan FB Live, boleh terus hantar email kepada kami ke marketing@uum.edu.my. Untuk pertanyaan lebih lanjut berkenaan dengan SOG, boleh terus ke website SOG. Dan selain itu, saya nak bagi tahu kita sebenarnya dah episod 17 dan akan berlangsung sehingga episod 21. Untuk yang sedang menonton dan mungkin tengah explore nak sambung belajar di UM tapi tak tahu kos apa nak ambil, master PhD, boleh tengok di MD UM TV channel kami di YouTube, di mana di sana kami akan upload semua video-video daripada episod 1 hingga ke episod 21. So semua ada kat situ, boleh pilih, boleh shopping. Boleh shop around Okey, kita dah sampai ke hujung rancangan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat, kepada alumni. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan JPP, UUMIT, tim Skimpa kita, PBS Pusat Budaya dan Seni, Managers Coffee, tim daripada SOG dan juga daripada Marketing Division. Saya ingin memohon maaf sekiranya ada kekurangan pada hari ini. Sesungguhnya kekurangan itu adalah dari pihak Marketing Division dan kelebihan dan baik itu adalah daripada Allah SWT. Teruskan bersama kami Biskut Kering Kopi O untuk episod yang seterusnya. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin membacakan satu terkejut saya. Hari ini dia buat lain sikit. Okey, sebelum saya mengundur diri, saya ingin share satu kata-kata daripada Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Power ayat itu. Okey, sekian saja daripada saya, Norazlin Haji Abdul Jalil, Pengarah Pemasaran Universiti Utara Malaysia. Untuk anda semua Biskut Kering Kopi O. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam hormat. Waalaikumsalam. Manis anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ku kirim rindu mengalir di dalam kata. Lemak manis ala amboi, santan kelapa ala amboi. Ku pandanglah manis ala amboi. Anak siapa sikit? Lemak manis ala amboi, santan kelapa ala amboi. Ku pandanglah manis ala amboi.
anak siapa? Anak siapa kat luar sana tu? Jom kita, kalau tahu nyanyi, nyanyi sekali. Pohon senang, pohon meranti, di tengah-tengah buluh perindu. Adik di sana, abang di sini, di tengah-tengah rindu menderu. Asyik. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Asyik. Kalau boleh menari-menari sikit. Hujan di hulu, rada-rada, ributlah turun bertalu-talu. Abang di hulu, adik di Kuala, ku hanyut rindu dalam perahu. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, asyik anak siapa? Anak siapa tu? Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Asyik. Terima kasih kepada anda semua yang sedang menyaksikan biskut kering Kopi O dan kami daripada SOG. Sekian, terima kasih.